Ada langkah kelima. Ini berkaitan dengan hubungan intim. Hubungan intim di antara kita dengan isteri. Penting ke dia? Okey, jawapannya adalah penting. Kerana itulah antara kaedah macam mana untuk kita jalinkan kasih sayang dan kemesraan yang berterusan. Okey, bukan itu asasnya dalam kehidupan, tapi benda tu sangat penting. Sebab tu dalam hadis yang kita bacakan minggu lepas bahawa Allah Ta'ala, malaikat disebutkan kalau sekiranya seorang isteri diajak oleh suaminya ke ranjangnya tetapi tidak mematuhinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ke pagi. Sebab apa Allah Ta'ala, sebab apa Nabi cerita benda ni semua? Sedangkan kita nampak macam alamak cerita pasal ni pula kan. Tak, benda ni adalah sebahagian daripada Islam. Hubungan intimasi ni, intimate relationship ni, hubungan yang intim di antara suami isteri adalah salah satu daripada ajaran Islam. So maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita lakukan dengan baik, maka dia akan bawa banyak manfaat. Selain dia boleh melesaikan kehendak, keinginan kita, keperluan syahwat kita, tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya boleh mengikat hubungan yang erat di antara suami isteri. Akan wujudlah kasih sayang. Kita tak boleh bayangkan kalau orang tu kawinan dia tak bersama. Tidur bilik-bilik lain-lain, dah kahwin, tapi dia tidur bilik lain tak pernah bersama pun. Dia tak akan sama. Dia punya hubungan dia, kasih sayang dia tak akan sama. Sama-sama seperti orang yang, sebab hubungan itu, hubungan antara suami isteri ni itu satu hubungan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah ditanya, sahabat Nabi SAW pernah pun menyebutkan bahawa seorang suami yang bersama dengan isterinya melepaskan dia punya nafsunya dikira sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah. Kita pegang isteri kita, kita cium isteri kita, kita peluk isteri kita, dapat pahala. Benda yang menyeronokkan, inilah di antara perkara yang menyeronokkan kita, yang bertepatan dengan nafsu kita, tapi dia adalah ibadah. Jarang benda-benda yang kita buat, kita seronok, tapi dia ibadah. Contoh mudahlah, kita bangun solat subuh, nak pergi surau sebab dah kena injek, dapat 2 vaksin, kena pergi surau contohnya kan. Payah nak pergi surau ni. Sebab apa? Dia bercanggah dengan nafsu kita. Walaupun pahalanya besar, tapi oleh kerana dia bercanggah dengan nafsu kita, payah nak buat. Tapi kita tengok isteri kita dengan syahwat, dengan keinginan, dengan kegairahan, dapat pahala. Subhanallah. Itu satu-satunya benda yang kita buat ikut nafsu, tapi dapat pahala. Dah tengok, pergi dekat pula, pegang-pegang rambut dia contohnya kan, dapat lagi pahala. Kan? Lagi dekat, lagi banyak pahala dia. Dan akhirnya kita bersama dengan isteri kita pun, subhanallah, ada dapat pahala ganjaran daripada ibadah. Payah nak cari benda-benda lain yang biasanya dia bercanggah dengan nafsu kita, walaupun kita tahu pahalanya banyak. Yang sebab itulah dia hubungan intim antara suami isteri adalah satu yang perkara yang perlu dilihat secara serius. Sebab kita tengok ada kes-kes yang berlaku, kita baca banyak artikel-artikel menyebutkan bahawa di antara sebab kenapa isteri ataupun suami mencari wanita ataupun lelaki lain di luar, antara sebab yang iman tu lain cerita lah. Iman tu memang asas lah. Kalau tak ada iman akan berlaku lah. Tapi walaupun kadang-kadang orang tu nampaknya beriman lah, kadang solat, isteri nampak taat, pakai tudung, tapi akhirnya mereka boleh gugur. Kenapa? Kerana kehendak nafsu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana suami dia tak bagi perhatian. Contohnya, dia tak puas bersama dengan suami dia 2 minit je, contohnya lah, habis. Contoh kan. Jadi dia nafsu manusia dia begitu. Bila dia tak puas, dia akan mula mencari. Apatah lagi kalau dia tidak ada didikan agama, dia tak kuat didikan agama, tak takut pada Allah Ta'ala, tak takut pada dosa, maka dia pergi kerja, ada orang yang layan dengan baik, maka dia mungkin boleh terjebak. Sama juga dengan lelaki. Sebab itulah perkara yang kenapa sebab itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa bila seorang ayuhas syabab, Nabi sebutkan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda
Tak kisahlah pemuda ke yang tak pemuda pun, kalau dia tak kahwin lagi, kalau dia nak kahwin lagi pun tak ada masalah. Ya. Barang siapa yang ada kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Nabi suruh kahwin ke apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Kerana dengan kahwin ini dia dapat menutup mata dia, merendahkan pandangan dia. Sebabnya bila contohnya kita ada isteri dekat rumah, isteri pun comel lah pada pandangan kita, tak penting pada orang lain. Cantik ni tak perlu pada orang lain. Orang lain tak pandang isteri kita tak cantik pun tak penting. Yang penting kita tengok cantik tak? Kita tengok cantik cukup. Jadi kecantikan seorang wanita itu bukan untuk dilihat ataupun dikagumi oleh semua orang, tetapi hanya satu orang saja dalam dunia ini cukup bagi dia. Maksudnya siapa dia? Suami dia. Kalau suami dia kata cantik, walaupun orang seluruh dunia kata tak cantik, tak ada masalah. Artinya dia cantik, cukup. Tapi orang lelaki lebih sikit. Orang lelaki 4 orang. Orang lelaki dia kena handsome, dilihat handsome oleh sekurang-kurangnya boleh maksimum 4 orang. Ya, kalau tak pun seorang lah. Tak apa. Walaupun orang kata tak handsome, tapi si dia kata dia handsome, cukup. Cukup. Itu maksudnya dia tidak perlu sampai jadi ratu cantik ataupun jadi macam bintang filem lah. Ya, dia mencukupi sekadar kalau orang yang kita sayang, isteri kita atau suami kita kata kita cantik, kita handsome, itu sudah memadai sebenarnya. Ya? Baik. Jadi merujuk kepada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa kenapa Nabi SAW menyuruh seorang pemuda ini berkahwin, kerana pertamanya dia untuk melihat, untuk menutup mata dia. Sebab kalau kita rasa nak tengok perempuan dekat luar, kemudian baliklah rumah cepat-cepat, isteri ada kat rumah, tengoklah puas-puas. Jadi apa yang kita nak dekat luar tu ada semua dekat rumah. Maka dengan itu boleh menghalang kita daripada terus-menerus melihat benda yang maksiat. Katalah kat luar, ya, kita gairah tengok perempuan, balik cepat-cepat, lakukan hubungan dengan isteri kita, selesai. Itu di antara hikmah dia. Itu di antara hikmahnya. Jadi sebab itulah, kalau ini tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka itu di antara sebab kenapa ada wanita-wanita juga lelaki-lelaki yang dia akan memilih wanita-wanita atau lelaki-lelaki haram dekat luar. Ya, sebab itu adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian khususnya. Khususnya kalau kita nak berpoligami. Artinya ini perkara yang penting. Jadi kalau kita seorang pun tak lepas, contohnya seorang pun tak mampu nak layan, contohnya, janganlah nak tambah-tambah, sebab dia akan menjadi beban pula kepada dia, kerana dia tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab dia. Dan sebab itulah perkara yang demikian ini walaupun kita nampak macam yalah malu juga nak cerita benda-benda ni semua kan, tapi oleh kerana dia adalah sebahagian daripada syariah, sebahagian dari hukum, maka kita mau tak mau kita kena cerita, kena sebutkan juga. Cuma tak boleh pergi secara detail lah. Faham-faham lah sendiri kan. Tapi yang penting saya buat secara umum saja, cerita secara umum. Tapi itulah di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, insyaAllah. Jadi antara perkara yang saya sebutkan juga di sini secara ringkas dia, lelaki ni ataupun perempuan juga, dia suka yang cantik-cantik. Secara umumnya macam tu. Jadi kalau dekat rumah, jangan masa muda je kita cantik-cantik. Itu masalah dia hari ni. Makin tua makin tak cantik. Dahlah makin tua memang makin tak cantik. Dahlah makin tua makin berserabut. Dia sepatutnya orang muda tak payah solid-solid. Yang solid ni orang tua. Tak faham Sebab orang muda ni tak solid pun dia cantik. Kan? Dia sepatutnya makin tua lah makin solid, letak lipstick, letak bedak apa semua sekali, sebab dah tua dah muka dah mula nampak keriput-keriput kan. Letaklah bedak, cover-cover lah sikit, barulah suami nampak Masya Allah kan. Ini terbalik. Masa muda dah cantik, dah bedak bukan tebal, lipstick, tapi dah tua dah hilang tu semua. Sepatutnya benda ni berterusan. Kalau dapat berterusan tu, dia akan lebih ceria lah, insyaAllah, rumah tangga kita kan. Isteri nak masa tidur dia pakai cantik-cantik, walaupun umur dah 50-60 tahun tak masalah, pakai cantik-cantik, pakai seksi-seksi dengan suami kita. Ibadah tu, khususnya pada orang perempuan. Orang perempuan dia nak tidur, pakai cantik-cantik, walaupun umur 70 tahun pun tak apa, pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi. Ibadah, walaupun tak buat apa-apa tak ada masalah.
Kerana itu adalah ibadah. Memberikan kegembiraan kepada suami kita adalah ibadah. Walaupun kita dah tak buat apa-apa dah, kita memang dah tak mampu dah. Contohnya dah kita memang dah kata orang dah habis tempoh dia. Contohnya masa dah hilang, kita punya selera pun ke arah itu pun dah tak ada. Tapi pakai cantik, pakai yang indah-indah sebelum tidur bersama suami, kerana itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, pukul 10 lebih dah. Kita rasa cukuplah untuk malam ni, sebagai sedikit perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Okey, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan, insya-Allah.